Okay, good afternoon everyone. So hari ni kita akan sambung bab 12, pengenalian data. Kawan kita yang belum masuk tu mungkin nanti dia boleh tengok video Okay, so Cikgu start ya. Hai, dah keluar pula Yap Xiaoying. Okey, jadi kita sambung masih lagi bab 12, pengendalian data, masih lagi membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Okey, jadi ini yang minggu lepas. Okey, minggu lepas tu kita cuma sempat pergi Carta Palang ni yang satu set. Kan? Dia ada satu lagi iaitu Carta Palang 2 set. Okey, cikgu ulang sedikit. Okey, data-data yang kita dapat daripada 4 aktiviti tu, ingat lagi tak? Tinjauan, pemerhatian, eksperimen tu, semua kita boleh wakilkan dia dengan dalam bentuk grafik. Cikgu cakap kan dalam bentuk grafik, iaitu ada 5 bentuk grafik: carta palang, carta pie, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Okey, kita nak pilih yang mana ni bergantung kepada macam mana data tu kita nak kumpulkan dan apa tujuan maklumat tu diperlukan. Okey, so sebelum ni kita dah pergi carta palang satu set. Okey, so hari ni kita nak sambung. Ini yang hari tu carta palang. Cikgu ulang balik lah. So carta palang tu cikgu ulang sikit dia sangat sesuai kalau kita nak buat perbandingan antara kategori. Kategori ni maksudnya benda yang tak ada nombor. Maksudnya macam kumpulan darah ke ataupun warna kereta ke, saiz baju ke, dia jenis data kategori. Okey, so macam mana nak bina dia? Mula-mula kita kena bina paksi, iaitu paksi mengufuk dan mencancang. Kemudian kita tandakan dengan skala yang seragam. Skala mesti seragam. Okey, kemudian kita akan lukiskan palang-palangnya berdasarkan kekerapan. So, nak dapat kekerapan tu dekat mana? Kita mesti bina jadual kekerapan. Okey, kemudian last sekali jangan lupa tajuk carta palang tu. Okey, kalau tak kita tak tahu kan carta palang tu untuk apa. Okey, jadi untuk last week kita dah bina carta palang. Kalau kamu ingat, Wong Kishun dah ada hantar iaitu carta palang makanan kegemaran kan di kantin sekolah kan. Okey, so hari ni kita nak buat yang muka surat 72 tu. Okey, tapi macam biasa sebelum kita nak buat latihan muka surat 72 tu, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, jadi contoh yang cikgu ambil ni daripada buku teks kamu sendiri supaya kamu senang nak rujuk iaitu 12.1B. Okey, kita lihat dulu ya. Tak ada Yap Xiaoying tu. Tan Pei Okey, tak apalah kita start dulu Okey, jadi ini hari ni kita nak bina carta palang 2 set. Carta palang 2 set. Yang hari tu kamu buat carta palang 1 set je kan? Hari ni 2 set. Kita ada 2 set ni nampak? Kita ada 2 set maklumat. Okey, so soalan dia, jadual berikut menunjukkan harga bagi 4 jenis penginapan sekitar Bandaraya Melaka bersejarah semasa hari biasa dan musim cuti. Ada 2. Hari biasa, set yang pertama, set yang kedua musim cuti. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data itu dan justifikasikan. Mula-mula dia suruh kita bina carta palang, yang kedua dia suruh kita justifikasikan. Justifikasikan tu macam biasalah kan. Kalau kamu ingat justifikasi tu kita nak bagi tahu dia sesuai ke tak sesuai Okey, jadi jadual kekerapan pun telah diberi. Okey, ada 2 jenis penginapan. Okey, iaitu pada hari biasa dan hari cuti kita ada 4 jenis penginapannya iaitu hotel, inap desa. Inap desa ni homestay hotel bajet dan juga asrama. Okey. Jadi ini cikgu dah siap-siapkan dia punya paksinya iaitu paksi mencancang dan juga paksi mendata. Okey, so paksi mencancang dia biasanya ialah dalam bentuk nombor. Yap Xiaoying apa tu? Oh,
Okey ha. Okey ini baru contoh tau Yap Xiaoying belum buat lagi Okey ni harga okey lihat dia mesti bermula dengan sifar okey. Bermula dengan sifar kemudian skala dia tu skala dia kat sini satu kotak bersamaan dengan 50. Jadi kamu punya paksi ni mesti seragam. Kalau dekat bawah ni satu kotak atas ni semua satu kotak. Okey. So kita start dengan 50. So gandaan 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300 dan 350. Okey, ini ialah mewakili harga ataupun RM. Okey. Kemudian kita ada ni. Okey, ini kita kena sebab kita ada dua kat sini kan, ada dua, depan ni pun kita kena selang dua-dua. Okey, nanti kita selang dua-dua. Okey, kemudian okey, sekarang kita nak buat lah dia punya sekejap cikgu buat okey. Ni hijau Okey, so yang pertama hotel hotel harga biasa ada Ranjita. Okey, hotel biasa 300. Lihatlah kat sini 300 kan. 300. Oh besar sangat pula. Okey, biasanya kita nak buat ni mesti kena guna pensel yang tajam barulah cantik kamu punya carta palang tu. Okey, yang pertama 300. Okey, kita lepas tu yang kedua ni pada hari musim cuti 350. Okey, kamu boleh bina gunakan warna yang berlainan. Okey. 350. Okey. So dari sini dari carta palang ni kita boleh nampak perbezaan harganya. Okey, kemudian yang kedua tu inap desa. Okey, inap desa 250. Tengok sini 250 di sini kan. Okey, 250. Okey. Kemudian harga musim cuti 300. Lihat betul-betul 300 kat sini. Okey, kita pun buat empat segi tu Okey, kemudian hotel bajet. Hotel bajet 150. Lihat betul-betul kat sini 150. Okey, kita pun buatlah palangnya. Okey. Kemudian kalau hari cuti 200. 200 tengok betul-betul dekat sini 200. Okey, unjurkan dekat sini 200. Okey, kemudian asrama. Asrama 100. Okey, tengok betul-betul 100. Okey, so dekat sini 2 kotak je. Okey, ini latihan dalam buku teks kalau kamu buat pun lagi bagus. Hari cuti pun 100 juga. Dia harga dia sama, tak ada perbezaan. Ini kita panggil dia carta palang 2 set. Okey. Cuba kamu tengok palang ni satu kotak kan. So ni pun satu kotak. Okey. Okey, dia boleh sebenarnya lebih baik sebab cikgu punya ni tak berapa besar. Dia lebih baik sebenarnya kalau ni 2 kotak dia punya apa tu? Perbezaan jarak dia pun 2 kotak. Tu lebih baiklah Okey, kemudian dah bina, kemudian apa kita kena buat? Dia punya tajuk. Okey, so tajuk dia kat sini harga bagi 4 jenis penginapan, musim hari biasa dan musim cuti. Kamu pun tulislah harga mana ni? Okey, harga penginapan bagi hari biasa dan musim cuti. Oish, tak nampak pula tulisan cikgu ni. Tak apalah Okey, kemudian yang kedua dia suruh kita buat apa? Justifikasi. Justifikasi ni ayat dia cikgu cakap standard kan. Ayat dia mula-mula kena bagi tahu ini carta apa. Okey. So carta ini carta palang 2 set ataupun kita boleh panggil dia carta palang berpasangan. Sebab dia ada pasangan kan? Dua-dua kan? Okey, jadi justifikasinya carta palang berpasangan ini sesuai digunakan untuk apa? Membandingkan harga bagi jenis penginapan semasa harga biasa dan hari cuti. Ini dapat daripada sini lah. Harga penginapan bagi hari biasa dan musim cuti. Okey. So faham Ini contoh. Okey. 12.21B. Okey, sekarang kita nak buat yang dalam buku
Dua kamu. Buku B Okey, ni sama-sama. Semua orang mesti buka buku B dia, muka surat 72. Okey, semua dah buat. Semua dah buka buku dia. Semua ada. Wong Kishun buku ada. Yap Xiaoying buku ada. Ranjita ada buku tak? Hello everyone. Do you have your books? Buku B. Hello everyone. Do you have your books? Wong Kishun ada tak buku B bersama-sama kamu sekarang? Ada. Ada. Yap Xiaoying ada tak buku B kamu? Yes, good job. Ranjita ada tak buku? Okay, so turn to page 72. Buka muka surat 72. Okay, ada ya Ranjita? Okay, good. Muka surat 72. Muka surat 72 kita nak lukis sama-sama. Okey, soalan dia. Jadual berikut menunjukkan harga bagi 4 jenis pakej percutian semasa hari biasa dan musim cuti. Lebih kurang dengan soalan yang kita baru buat tadi. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data. Kan tadi cikgu cakap carta palang 2 set dan justifikasikan. Mula-mula dia suruh kita bina yang pertama. Yang kedua dia minta kita justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Okey, jadi pertama sekali cikgu cakap nak bina carta palang, kita bina dia punya paksi. Okey, paksi. So kamu binalah paksi dia. Gunakan kalau boleh yang apa ni? Tajam, pensel yang tajam. Sekejap Cikgu kira 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang ni terlebih sangat ni. Okey, sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak apalah cikgu lebihkan 2. Okey. Okey, tu dia punya paksi dia. Okey, so cikgu kata biasanya paksi mencancang ni, paksi mencancang ni biasanya kita buat yang ada numbering. So sifar. Okay, kamu nampak tak dia sebenarnya ada kotak-kotak kecil ni. Sama macam dalam buku kamu. So kotak tu, kotak yang pertama kamu buat 500. Kotak yang kedua 1000. Sipil 5 kan? Okey, kotak yang ketiga 1500. Okey, macam mana nak tentukan skala ni? Kamu tengok kat sini. Harga yang paling rendah 2000. Harga yang paling besar sekali 3750. So sesuailah kalau 500 dia punya perbezaan dia Okey, yang seterusnya 2000, kemudian 2500. Okey, kemudian 3000, 1 2 3 sifar dia. Okey, 3500. Okey, kita boleh lebihkan lah. Lebihkan sedikit daripada maksimum ni. Maksimum dia bolehlah buat 4000. Okey, so ini ialah harga ataupun unit dia ialah RM. Ringgit Malaysia. Okey, yang bawah ni, sini ialah, okey kita lihat dia punya ni lah. Indonesia, Thailand, Vietnam, China. So tulis sini Indonesia. Kamu jarakkan 2 kotak. Okey, ni untuk Indonesia, jarak lagi 2 kotak. Yang ni untuk Thailand. Thailand, 2 kotak lagi. Ini untuk Vietnam. 2 kotak lagi. Ini untuk China. Okey, siapa yang pernah sampai China? Cikgu pernah sekali pergi Beijing. Okey. Okey, kemudian kita pun nak buatlah carta palangnya. Sekejap Okey, kita guna yang ini. Okey, kalau kamu dekat rumah tak ada color kan, kamu boleh lorekkan Okey, so kita lihat yang pertama Indonesia 2000. Lihat betul-betul kat sini 2000 kan. 2000 sini. Okey, kamu pun buat sini 2000. Siap, baru satu. Okey, kemudian harga musim cuti tu hijau.
2,500. Lihat betul-betul 2,500. Okay, buat dekat sebelah dia tanpa ada ruang. Maksudnya dia bercantum. Ni, antara dua ni. Okay? Okay, seterusnya untuk Thailand. Thailand hari biasa 2,500. Dekat sini. So, selang dua kotak. Sebab ini dua kotak, sini pun kena dua kotak. Dia kena seragam. Okey, berapa tadi? 2,500. Kat sini. Okey. Okey, seterusnya 3,000. Sini 3,000. Okey, itu untuk Thailand. Okey, seterusnya Vietnam 2,750. 2,750 memang tak ada dalam ni kan? Okey, tapi sebab satu kotak ini, okey, dia bahagi dua kan? Okey, sekejap cikgu tulis. Dia satu kotak mewakili 500. Okey. Jadi kalau setengah kotak, okey, kita bahagi dua ialah 250. Kan? Okey, jadi 2,750 ini ialah 2,500 tambah 250. Maksudnya kamu boleh buat dia di tengah-tengah. Antara macam ni, antara 250 hingga antara 2,500 hingga 3,000. Dekat tengah-tengah ni ialah 2,750. Okey, sebab satu kotak nilainya 500, setengah kotak nilainya 250. Okey, jadi 2,500 nak jadi 2,750 ialah kita tambahkan 250 kan? Nampak? 057. Bak. So kita tambah separuh kotak. Okey, faham yang tu Okey, so kotaknya 2,750 maksudnya dia di antara dua ni. Kat sini lah. Itu Vietnam. Okey, kemudian nampak ni pun 750 juga, maksudnya dia di antara 3,500 dengan 4,000. Sini tengah-tengah dia. Macam tu, tengah-tengah. Okey? Easy kan? Okey, China 3,000 sini. Nampak selang dua kotak. Okey. Kemudian 3,750 juga di antara 3,500 dengan 4,000. So sini. Dia di tengah-tengah. Okey, faham mana nak dapat 200 tengah ni ialah separuh daripada kotak. Okey. Jadi kita pun dah dapat carta palangnya. Okey, jangan lupa tajuk. Okey, tajuk dia pakej percutian. Pakej percutian hari, dia tak cakap hari biasa dan musim cuti. Hari itu pula. Hari biasa dan musim cuti. Okay. So dah siap untuk carta palangnya. Yang kedua kita nak buat apa? Justifikasikan. Okay. So justifikasikan ni cikgu type lah tulisan cikgu pun tak berapa nak cantik tu. Okay, sekejap. Okay. So macam biasa nak buat justifikasi macam mana? Okay, mula-mula kita bagi tahu sekarang ni carta palang apa. Okay. Ini ialah jenis carta palang berpasangan. Okay, kita mesti cakap dianya sesuai. Okay, sesuai digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk membandingkan harga bagi, so dah dicakap kat sini, bagi 4 jenis pakej percutian. So kamu boleh buatlah bagi pakej percutian bagi hari biasa
dan musim cuti. Okay, so itu dia punya justifikasi. Okay, okay, dapatkah? Dah siap kah? Laju ke cikgu buat ni? Ke kamu okey je? Yap, Xiao Ying okey. Dapat kamu punya carta palang berpasangan dah siap. Oh cikgu tertinggal satu ni. Pakej percutian. Pakej percutian. Pakej percutian. Baik person. Okey. Dia kena ada dia punya tajuk pada paksi. Wang Kishun sudah siap kamu punya carta palang berpasangan? Ranjita siap dah? Dah siap cikgu. Wow, sudah siap. Yap, Xiao Ying sudah siap. Wang Kishun sudah siap. Kenapa tak ada? Yap, Xiao Ying. Yes. Okay. Wang Kishun, have you done? Kalau tak boleh cakap, kamu boleh tulis dekat message. Yap, Xiao Ying dah siap. Okay, sebab dua dah siap, cikgu teruskan ya. Wang Kishun, I hope kamu pun dah siap juga. Okay, so itu tadi carta palang. Okay, so seterusnya kita nak belajar yang kedua namanya carta pai. Okay, so ingat tadi ada 5. Carta palang ni dia ada yang satu set, lagi satu yang berpasangan. Okay, dua-dua kita dah cover. Sekarang kita nak buat carta pai pula. Okey, so carta pie. Apa itu carta pie? Carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor. Sektor ialah sudut pada bulatan bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Saiz sudut sektor dikira berdasarkan kekerapan data. Maksudnya daripada kekerapan data yang ada kita kena tukar dia jadi sudut. Okey. Kita akan tengoklah sebab kita tahu satu bulatan ada 360 sudutnya. So kita kena tukar kekerapan data dalam bentuk sudut baru kita boleh lukis carta pai ini. Okey, so langkah-langkah membina carta pai yang pertama kena cari dulu sudut sektor yang cikgu cakap tadi ni. Okey, cari sudut sektor, kemudian baru kita lukiskan bulatan, kemudian kita akan start. Contohnya macam tu kan bulatan kan, kita akan start sini. Kita buat satu garis untuk start kan berapa dia punya sudut dia tu. Berdasarkan sudut yang kita dah kira tadi. Okey, kemudian kita kena label, mesti label, kemudian tuliskan tajuk. Okey, so ini secara teori, so kita tengok contoh dulu. Okey. Okey, jadi ini pun soalan ni pun dalam buku teks cikgu ambil senang cikgu ambil dalam buku teks supaya kamu boleh rujuk. Kalau cikgu suruh buat pun kamu dah ada jawapan kan. Okey, jadual di bawah menunjukkan lagu kegemaran bagi sekumpulan kanak-kanak. Okey, lagu kegemaran ni ada Rasa Sayang, Ikan Kekek, Bangau Oh Bangau, Gelang Si Paku Gelang, Lompat Si Katak Lompat dan juga Dayung Sampan. Okey, kemudian dia dah bagi kita kekerapan dia. Okey, 30, 40, 20, 15, 10, 5. Okey, soalan dia bina satu carta pai untuk mewakili data dan justifikasikan. Okey, pertama sekali dia suruh kita bina, yang kedua dia suruh kita justifikasikan. Okey. So tadi cikgu kata first kali kita kena cari sudut sektor. Kan cari sudut. Jadi untuk cari sudut sektor ini, okey, kita kena cari dulu jumlah kekerapan. Okey, apa maksud cikgu jumlah kekerapan ni? 30 tambah 40 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5. Ini ialah jumlah kekerapan. Okey. So, kamu boleh guna kalkulator lah kalau
Tak boleh nak congak. Okey, cikgu keluarkanlah kalkulator cikgu. Kita kira sama-sama. Dia tak nak pula. Sekejap ya. Sekejap tau, sekejap. Cikgu sign in sikit. Okey. Okey. Baru boleh guna kalkulator. Sekejap. Keluar tak kalkulatornya? Okey. Okey, ni jumlah kekerapan tu kena tambah tadi Cikgu kata 30 tambah 40, 70 tambah 20, 90 kan? Tambah 15 tambah 10 tambah 5. Okey, so total dia ialah 120. Itu ialah jumlah kekerapan. Okey, penting sebab kita mesti tahu jumlah kekerapan tu baru kita boleh cari sudut sektor. Okey, so formula untuk cari sudut sektor. Ya Ranjita, dia nak tanya cikgu. Okey, sudut sektor ni macam ni. Cara nak cari dia. Kekerapan data bahagi jumlah kekerapan darab 360. Okey, so macam ni lah cikgu buat satu-satu ini contoh dulu tau. Tapi ni ada dalam buku teks kamu. 30/120 darab 360. Okay, it goes the same with the others. 40 divide 120 darab 360. Okay, cikgu tulis dulu. 20/120 darab 360. Ini baru contoh tau Yap Xiao Ying. Sekejap lagi cikgu tunjuk, baru kita buat sama-sama. Okey, ini 10/120 darab 360. 5 bahagi 120 darab 360. Okey, siapa ada kalkulator? Cuba kira. Okay, cikgu kira yang pertama. Ini sebenarnya boleh potong 1, 3. 390. Okay. Okay, yang ni pula. Okay, kamu boleh guna kalkulator kalau nak. 120. Ini 60. Ini 15 darab 3. 15 darab 3. 45 darjah. 30. Ni 15. Okay. Cuba kita kira, pastikan betul tak kita punya sudut ni. 90 tambah 120. Dia sudut ni. Apa dia? 360. 360. Yes. Mesti total dia mesti 360. Okay. Kalau kamu tengok kurang ke, maksudnya ada yang salah kira. Okay. So sekarang kita dah ada sudut bagi setiap sektor. Kita belum lukis lagi. Okey, seterusnya. Bagus Yap Xiao Ying kira sama-sama cikgu kan? Okey. Sekarang kita nak lukis pula. Ni tadi samalah macam yang cikgu kira tadi ni. Okey. So sekarang cikgu nak ajar macam mana nak lukis. Okey, kalau nak lukis. Okey. Kalau hello. Ranjita, kamu okey? Okey. So, kita nak lukis mesti ada ni. Apa nama dia ni? Jangka lukis. Okey. Cikgu kecilkan sikit Okey, so mesti ada jangka lukis. Sini boleh tak? Okey. Okey ke Ranjita? Line kamu tak okey ya Ranjita ya? Okey. So ni cikgu nak lukis. Okey Okey. So ini cikgu nak ajar macam mana nak lukis cartapai. Okey, mula-mula kamu kena pilih satu contohnya kat tengah-tengah ni sekejap pilih satu titik tu. Kamu cocokkan jangka lukis kamu tu dekat situ.
Okay, macam ni nampak cikgu pilih 4 kotak kan? Okay, 4 kotak. Okay, lepas tu cikgu pun lukislah dia punya bulatan. Yes. Okay. Okay, letak tepi. Okay, lepas tu seterusnya. Okay, ni nampak sikit bawah ni. Dia terlebih pula ni boleh pusingkan kat mana-mana tak? Tak boleh lah Okay, kemudian ambil pembaris. Okay, ni cikgu ajar dulu tau. Sekejap lagi baru kita buat sama-sama. Pembaris ni pun besar sangat. Sekejap cikgu kecilkan sikit pembaris cikgu ni. Okay, buatkan satu garis. Okay. Okay, macam tu. So, ini sebagai tanda permulaan. Okay. Okay, kemudian seterusnya, ni, tengok 90 kan. Okay, cikgu rasa cikgu nak pakai warna lain lah. Okay, so ambil ni, kamu punya protector ni. Okay, protector cikgu boleh besar, boleh kecil. Letak dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Okay, sebab kita mula daripada sini sebagai sifar, jadi kamu kena ambil bacaan yang di dalam. Nampak? Sebab dalam ni dekat sini yang mula dengan sifar. Okay? Okay, jadi kamu pun tengok ni 90. So, daripada sifar ni, mana 90? Dekat sini 90 cikgu. So, kamu pun letak. Buatlah garisan. Okay? Sekejap balik semula. Tak berapa tengah. Tu nampak 90. Nampak hijau tu 90 tu. Okay, lepas tu kamu kena alihkan, letakkan sifar tadi dekat garis yang kamu baru buat tadi. Okay, tengok cikgu alihkan dia. Nampak tu? Tadi yang cikgu buat 90 darjah. Okay, letakkan sifar pada garis tadi. Garis hijau tadi. Macam tu caranya. Okay, kemudian kita buat pula yang kedua. Okay, 90 dah. 120. Tengok daripada sini. Sifar 120 mana? Sini cikgu 120. Kan? Okay, sekejap cikgu besarkan sikit. 120 dekat situ. Sini, kamu pun lukislah garis di situ. Nampak? Okay, lepas tu dekat garis tadi kita letak balik protector tu sebagai sifar. Okay, macam tu. Okay, kemudian yang kedua 60. Lemak 60 kat sini Macam mana ni cikgu nak alihkan ni? Sekejap Kejap Tak boleh nak dialihkan lah yang ni. Sekejap sebab tak nampak ni. Okey. Alamak, tak boleh alihkan. Tu. Alihkan sekejap ya. Apa ni? Hello? 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 Tak ada pun? Okay, sorry ada orang call pula tadi. Okay, so seterusnya tadi letak balik. Sorry. Letak balik tadi ni. Okay, seterusnya berapa? 60. Tengok kat sini 60 kan? 60 kita pun letakkan 60 kat sini. Alamak. Cikgu sikit. Sekejap dia tak boleh lukis pula. Sekejap cikgu kecilkan lagi dia sikit. Situ. 60. Saya nak buat 60 di sini. Boleh pun buat 60. Okay, 60 dah. Okay, kemudian 45. Pusingkan balik. Okay, sampai sifar kat situ. Sifar. 45 tengok sifar 45 dekat sini kan. Lukis kat sini 45. Okay, 45. Kemudian 30. Pusingkan lagi dia. Letak sifar kat situ. 30 kat sini. Nampak ni. 30 kan. Lukiskan kat situ. Okay, kemudian last ialah 15. Okay, check betul tak 15. Okay, correct. 15. Kan?
Okey, so ini kita baru lukis. Seterusnya kita kena buat apa? Label kan? Cikgu kata tadi label. Okey, so yang pertama tadi ni 90. 90 tu 90 darjah lagu apa? Lagu Rasa Sayang. Tulis. Rasa Sayang. Okey, 120. Yang ini 120. Okey, lagu apa? Ikan kekek. Okey, seterusnya 60. Ni 60. 60 lagu apa? Bangau. Oh, Bangau. Bangau. Oh, Bangau. Okey, seterusnya 45. Ni 45. 45 darjah lagu apa? Gelang si paku gelang. Gelang si paku gelang. Okey, kemudian 30 ni katak si katak lompat si katak lompat kan? Lompat si katak lompat. Okey, kemudian 15 degree dayung sampan. Okay, so this is how to buat carta pai. Dah siap ke? Belum lagi. Okay, kita kena tulis dia punya tajuk dia ni. Tajuk dia apa tadi? Lagu Kegemaran Kanak-kanak. Lagu Kegemaran Kanak-kanak. Okay, so justifikasi dia. Justifikasi dia cikgu tak tulis justifikasi dia apa tu, carta pai ini sesuai digunakan bagi membandingkan lagu kegemaran kanak-kanak. Okay, mesti ada dia punya justifikasi. Cikgu cakap je tadi Okey, sebab sekarang kita nak sama-sama lukis. Kamu pula kena lukis ni. Okey, so sekarang ini ialah muka surat 73. Semua orang buka buku dia muka surat 73. Okey, cikgu bacakan. Jadual di bawah menunjukkan kelab yang disertai oleh sekumpulan murid. Bina satu cartapai untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Okey, ada 6 kelab iaitu kelab sains 15 orang, kelab matematik 50 orang, kelab usahawan 30 orang, kelab reka cipta 25 orang, kelab fotografi 20 orang dan kelab kebudayaan 40 orang. Okey, jadi kena buat jadual dulu. Okey, jadi Yap Jawing, Wong Kishun, Ranjita, sila tulis dulu apa nama ni? Jadual ini. Okay. So kamu kena buat jadual. Okay. Yang pertama masukkan kelab. Ni daripada sini kan kelab kamu tolong tulis. Sains, matematik, usahawan, reka cipta, fotografi. Kotak yang kedua kamu tuliskan bilangan murid. Ni yang kedua ni tadi. Yang pertama kelab. Yang kedua bilangan murid. Salin balik. 15, 50, 30, 25, fotografi 20, kebudayaan 40. Okey, sebenarnya dia ada satu lagi kat sini, jumlah. Okey, kemudian kita kena jumlahkan ni. Okey. Boleh je congak ni tapi tak apalah. Cikgu keluarkanlah kalkulator cikgu. Okey, so kita jumlahkan 15 tambah 50 tambah 30 tambah 25 tambah 20 tambah 40. So total up is 180. Okey, so ini bilangan murid ni jumlah dia ialah 180. Okey. Okey, seterusnya kotak yang ketiga ni pecahan bulatan. Okey, jadi pecahan bulatan ni nak cari dia. Okey, pecahan bulatan tu maksudnya kena tulis balik ni. Bilangan murid tadi 15 per dengan jumlah tadi 180 per 180. Okey, yang lain-lain pun sama buat. 50 per 180. Okey, yang ketiga 30 kan? Tulis balik kat sini. 30 per 180. Yang ni pun sama. 25 per 180.
Okay, fotografi 20 per 180. Okay, 40 per 180. Mana dapat 180 ialah jumlah tadi ni. Okay. So nanti lain kali kalau kamu kena buat carta kan. Kamu tahulah ini mana cikgu dapat 180 ni. Ni semua. Cikgu tambahkan ni. Cikgu tambah ni semua ni. Kita akan dapatkan jumlah kekerapan dapatlah 180. Kita perkan dengan 180. Okey. Kemudian yang keempat. Kita kena cari sudut sektor. Maksudnya kita nak cari sudut sektor. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Macam ni. Eh. Okay, sekejap. Sorry Aha. Okay, so sudut sektor ni macam ni nak cari dia. Kekerapan data per jumlah kekerapan data darab 360. Okay, tadi sebab kita dah cari pecahan bulatan, kita bolehlah cari sudut sektornya. 15 bahagi dengan 180 darab 360. You will. Okay, so kamu akan dapat jawapan dia 30. Okay, sekejap. Okay, ni jawapan dia 30 darjah. Okay, so okay, kamu buat tahu jadual ni. Cikgu tolong kira. 50 bahagi 180. Okay, darab 360 akan dapat 100 darjah. Okay, ni ialah 100 darjah. Okay, dia sebenarnya boleh je kita kecilkan tu tak apalah Kan macam ni lah. Kan? Okey, so 30 darab 36 bahagi 18. Ni 60 darjah. Okey, ni pun sama 25 darab 36 bahagi 18. 50 darjah. Okey, yang ni pula 20 darab 36 bahagi 18. So this one is 40 degree. Okey, last sekali 40 darab 36 bahagi 18. Okey, so dapat 80 darjah. Okey. So, Wong Kishun, Yap Xiaoying, Ranjita, dah siap ke kamu punya jadual? Siap, cikgu. Sudah siap, Ranjita sudah siap. Okey, kalau sudah siap, sekarang kita nak lukis. Okey, so jangan risau, dekat sebelah cikgu ada dia punya jadual dia. Okey, ni siapa yang belum siap boleh salin ni. Siapa yang belum siap boleh salin ni, sama je. Okey, sekarang cikgu nak lukis. Okey. Kita kena buat dulu. Oh, sorry. Tandakan dulu. Alahai. Tandakan, buat satu tanda di tengah-tengah di mana kita nak mula melukis tu. Okey, so bila ni tadi jadual tadi sama je. Okey. So mesti ada jangka lukis. Ni pembaris. Bari tak keluar pula. Okey. Okey, kecilkan sikit. Okey. Jangka lukis ni, cucukkan dia. Kat sini. Okey, biasa cikgu suka buat dia besar sikit kan. Tempat kotak lah Okey. Okey, so lepas tu buat apa? Cikgu nak buat warna lain lah. Warna purple. Buatlah bulat. Okey. Okey. Okey Lepas tu ambil pembaris. Pembaris. Ambil pembaris. Okey, buat satu garis lurus. Buat satu garis lurus. Okey. Lepas tu kamu pun gariskan dari titik yang kamu buat tadi ni
ke hujung tu. Itu sebagai dia punya alamat. Tak kena pula. Okey. Okey, luruskan. Okey. Lepas tu seterusnya buat apa? Ambil jangka lukis kamu ni. Tengah-tengah dia ni letak dekat X yang cikgu lukis tadi. Macam tu. Okey. Dapat Nampak? Apa cantik je kan? Dia punya keluasan dia tu kan? Okey. Warna merah. Okey, so yang pertama ialah 30 darjah. So tengok yang dalam ni sebab sifar kita di sini tengok mana 30. Oh, kat sini 30 kan? Tanda situ 30. Sekejap. 30 dekat sini. Nampak tu? Dah ada 30. Okey. Lepas Cikgu, tu, line problem juga. apa dia? Apa Line Ranjita? problem. Tak dengar? Cikgu, saya phone line problem juga. Oh, line problem. Tak apa, tapi kamu kena buat tau nanti Ranjita ni Okey, so seterusnya lepas dah buat 30, kita nak lukis yang 100. Okey Kamu cakap Ranjita. tak dengar cikgu. Oh, tak dengar cikgu cakap. Test. Oh, kamu tak dengar Tak apa. Kalau kamu tak dengar, cuba fahamkan tengok cikgu lukis tu. Okey tak? Okey. Yang lain dengar kan? Okey, jadi lepas tu kita gerakkan jangka lukis ni. Kamu kena gerakkan dia supaya garis yang kita baru lukis tadi pergi di sifar dia. Ranjita okey ke? Okey, cikgu ulang ni. Kita letakkan, Okey cikgu. dah okey dah Kita letakkan protector kita tadi, sifar dia kita ubah kepada garis yang kita baru lukis tadi. Okey, seterusnya kita nak lukis 100. Okey, kita mula dari garis ni, kita cari 100. 100. Okey. Okey, so 100 dia dekat sini. Kan? Okey, so kamu lukis kat sini. Satu garis lagi. Okey. Lepas tu, kita ulang yang sama. Kita ubahkan. Kita letak balik sifar pada garis yang kita baru lukis tadi. Macam tu. Sekejap, kecilkan sikit. Okey. Okey, siapa yang baru masuk ni, boleh tak tuliskan nama? Cikgu tak tahu nama kamu sebab dalam ID kamu Chinese, tulisan Chinese kan? Okey, nanti tulis tahu nama siapa yang baru datang tu. Okey, ini seterusnya kita nak buat 60. Okey, 60 daripada sini. Okey. Nampak ke ni? Nampak kan cikgu punya? Okey, seterusnya 60 daripada sifar ni sampai sini. 60. Kamu pun tandakan dan lukiskan 60. Okey, kemudian ulang langkah yang sama. Ubahkan sifar tu jadi kepada garis yang kita baru lukis tadi. Macam tu. Okey, kemudian seterusnya kita nak lukis berapa? 50. 50 kan? So 50 dekat sini kamu lukiskan. 50. Kemudian 40. Okey, kita gerakkan lagi dia. Jadikan garisan yang kita baru buat itu sebagai sifar. Okey, seterusnya kita nak buat 40. Okey, lihat sifar 40 di sini. So, kamu lukis 40 di sini. 40. Seterusnya kita nak 80. Okey, gerakkan lagi. Masih lagi yang sama. Okey, gerakkan dia jadi sifar semula. Sini. Okey, kamu tengok. Betul lah cikgu ni dah 80. Kan? Ni 80. Okey, dah siap ke? Dah siap ke? Belum siap lagi. Kita kena buat apa? Label. Okey, label Okey, cikgu guna warna lain lah. Warna hijau.
Ni ialah 30. 30 tu apa? Sains. Okey, kemudian 100. 100 darjah ialah matematik. Kelab matematik yang paling ramai. Bagus Okey, 60. 60 tu usahawan. Usahawan. Okey, kemudian 50. 50 ialah reka cipta. Reka cipta. Okey, seterusnya 40. Fotografi. Foto. Foto. Grafi. Okay, the last one. 80% ialah kebudayaan. Okay, dah siap ke? Belum. Tajuk dia kan? Tajuk dia. Okay, tajuk dia biasa dekat atas kita tulis Okay, tajuk dia cikgu buat warna purple. Okay, tajuk dia jenis kelab. Jenis kelab bagi sekumpulan murid. Okey? Okey, seterusnya justifikasi. Justifikasi pun cikgu dah siap-siap kat sini. Tu justifikasi dia. Okey, carta pai ini sesuai digunakan untuk membandingkan jenis kelab bagi sekumpulan murid. Okey? Siap dah carta kita. Okey, first kamu mesti ada dia punya jadual ni. Jadual ni memang ruangan dia memang kecil sikit lah tapi kamu kena lukis semua kena ada. First yang ni, dia punya ni. Kemudian kena ada carta pai dia. Carta pai dia mesti lengkap semua ni. Label dengan dia punya tajuk dia. Okay, kemudian yang ketiga kena ada justifikasi dia. Carta pai ni sesuai digunakan untuk bandingkan. Okay. Itu. Okay. Dah siap Ranjita dah siap? Boleh cikgu tahu siapa dia yang baru masuk ni, yang ID dia tulisan Cina ni? Siapa yang ni? Yap Xiao Ying yang baru masuk ni, kamu tahu tak? Hello? Okay, so carta pai. Ranjita dah siap ke? Yap Xiao Ying dah siap carta pai kamu? Wong Kishun sudah siapkah carta pai kamu? Saya tak faham itu person. Hah? Tak Apa tahu. dia? Saya tak tahu itu. Tak tahu. Saya tak tahu itu nama. Oh ni carta pai. Oh, you tak tahu nama itu. Okay. Carta pai sudah siap? Yap Xiao Ying. Carta pai ni sudah siap? Ya, cikgu. Siap. Wong Kishun, carta pai sudah siap Wong Kishun? Wong Kishun, carta pai sudah siap? Wong Kishun? Hello Wong Kishun, hai. Wong Kishun, carta pai sudah siap ke? Okey. Okey, jadi baiklah. Dengan dah siapnya carta pai kita ni, sebenarnya dah habis dah kelas kita untuk hari ni. Ada apa nak tanya? Ranjita ada apa nak tanya? Cikgu, Ya, Ranjita, yes. Nak saya tanya apa? tak faham cikgu. Tak faham. Semua Yang tadi ni, carta pai. Carta pai sudah tidak faham ya? cikgu saya Ya, Ranjita? cikgu, Yes. saya tak faham cikgu. Semua cakap cikgu saya. Okey, Ranjita, sekejap lagi cikgu akan proses cikgu punya kelas ni tadi. Cikgu masukkan dalam YouTube. Nanti kamu boleh dengar semula. Boleh? Nanti kamu tengok YouTube tu, kamu lengkapkan. Boleh? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, lepas ni cikgu download dulu sebab dia ambil masa sekejap. Baru cikgu boleh download, kemudian nanti cikgu upload balik dekat dalam YouTube, nanti cikgu bagi dekat dalam group. Okey, nanti kamu boleh lihat semula macam mana nak bina carta pai tadi.
Okey? Cikgu ini buku A, buku B cikgu. Ya, buku B, muka surat 73. Okey. Okey dia nombor 3 Okey, Wong Kishun ada apa nak tanya cikgu? Wong Kishun? Wong Kishun ada apa nak tanya? Yap Xiao Ying tak ada apa nak tanya Ada. tak ada. Wong Kishun sudah siapkah kamu punya cartapai? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey. So nanti lepas ni kamu screenshot kamu punya muka surat 72 dengan 73 cikgu nak tanda. Okey? Nanti Ranjita kamu tunggu cikgu upload dekat YouTube nanti kamu tengok semula. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa cikgu jumpa kamu lagi 28 hari bulan hari Khamis nanti. Okey? Okey, itu saja terima kasih semua. Bye bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye Yap Xiao Ying. Bye Wang Kishun. Okey, yang ni seorang ni siapa cikgu tak kenal. Siapa yang tulisan Chinese ni? Boleh cikgu tahu nama tak? Ranjita, bye. Bye. Okey. Okey.